PRN Selangor akan jadi tawar bertanding dan jadi MB jika menang. UMNO rugi, MT UMNO cabar KJ tubuh parti baru. Isu lantik anak, Rafizi beri teguran pada Anwar. Tak puas hati dana dibeku, bersatu desak SPRM siasat Anwar. Nurul Izzah ada kemampuan teramat hebat. Khairi Jamaluddin dilapor mempertimbangkan untuk bertanding di Dewan Undangan Negeri Selangor dan ditawarkan menjadi Menteri Besar sekiranya menang lapor The Star. Laporan itu bagaimanapun tidak menyebut mana-mana parti politik tertentu yang dikatakan memberi tawaran itu. Terdapat perbincangan dengan beberapa pihak dan terdapat juga perbincangan mengenai peranan, kata Khairi dalam pertemuan dengan Kelab Concord, kumpulan tidak rasmi pengarang dan wartawan kanan yang diketuai oleh Wong Chun Wai. Bagaimanapun, Khairi masih belum memutuskan perkara itu. Pilihan Raya Negeri Selangor perlu diadakan tahun ini. Sekiranya saya membuat keputusan untuk tidak bertanding pilihan Raya Negeri, maka saya akan mempunyai lebih banyak masa untuk memutuskan platform politik yang saya pilih sebagai babak seterusnya dalam perjalanan politik saya. Jika saya mahu menyertai PRN, saya perlu membuat keputusan dalam beberapa bulan akan datang ke arah mana saya akan pergi, katanya. Khairi menyifatkan PRN akan datang sebagai peluang baik tetapi menjelaskan bahawa dia belum memutuskan sama ada dia sudah bersedia untuk berdepan satu lagi pilihan raya. Semasa pilihan raya umum ke-15 tahun lalu, Khairi tewas di Sungai Buloh. Sebelum ini dia adalah ahli Parlimen Rembau selama 3 penggal. Dia juga pernah menjadi anggota kabinet di bawah 3 Perdana Menteri. Khairi dipecat daripada UMNO pada 28 Januari tanpa sebarang alasan rasmi. Difahamkan dia dipecat kurang mengkritik kepimpinan parti ketika kempen PRU15. Sementara itu, Khairi berkata dia tidak berhasrat untuk menubuhkan parti baru kerana Malaysia ketika ini agak tepu dengan parti politik. Walaupun ia adalah satu pilihan, ia tidak mungkin, katanya. Ahli Majlis Tertinggi UMNO Puan Zarkashi berkata bekas ahli Parlimen Rembau Khairi Jamaluddin boleh menubuhkan parti baru sekiranya benar mempunyai magnet atau daya tarikan yang mampu menarik sokongan orang muda. Mengulas kenyataan Naib Presiden UMNO Ismail Sabri Yaakob susulan pemecatan Khairi, Puan berkata dengan penubuhan parti baru boleh dilihat apakah akan berduyun-duyun anak muda menyertainya. Ismail Sabri kata Khairi ada magnet. UMNO rugi kerana buang magnet untuk tarik orang muda. Masa Khairi jadi ketua pemuda, ramaikah anak muda ditarik oleh magnet Khairi untuk sokong UMNO? Mungkin anak muda sokong Khairi tetapi bukan pada UMNO. Khairi tidak merayu pemecatannya. Apa salahnya Khairi tubuh parti baru? Kita tengok apakah anak muda akan berduyun masuk ikut magnet Khairi, katanya dalam hantaran di Facebook. Sebelum ini, Ismail Sabri dilaporkan berkata UMNO akan menghadapi kesukaran untuk mendapatkan semula sokongan golongan muda berikutan tindakan parti itu memecat pemimpin kritis seperti Khairi. Bekas Perdana Menteri itu berkata UMNO telah mengambil langkah ke belakang dengan isyarat yang salah kepada golongan muda susulan pemecatan Khairi oleh UMNO baru-baru ini. Sementara itu, Puan berkata sekiranya Khairi tidak seberani ahli Parlimen MUA Syed Saddiq Syed Abdul Rahman untuk menubuhkan parti baru, dia boleh menyertai Bersatu atau PAS. Khairi boleh buktikan magnet dia okey, jangan pula jadi penumpang kepada parti itu. Ismail Sabri silap. Patut dicadang pada Majlis Kerja Tertinggi supaya Khairi ganti dia sebagai poster boy di PRU15 lalu. Alasannya dia tidak ada magnet. Khairi ada magnet. Ruginya UMNO kalau betul, ujarnya. Budaya nepotisme dengan melantik ahli keluarga kejawatan tertentu dalam kerajaan perlu dielak pada masa akan datang, kata Menteri Ekonomi Rafizi Ramli. Timbalan Presiden PKR itu berkata dia menyedari pelbagai kritikan berhubung pelantikan Nurul Izzah sebagai penasihat kanan ekonomi dan keuangan kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan Muhammad Iqbal sebagai pegawai Majlis Khas kepada Speaker Dewan Rakyat Johari Abdul. Saya berpandangan beberapa perkara ini perlu dielakkan oleh mana-mana kerajaan pada masa akan datang. Bagaimanapun bagi kes Nurul Izzah dan Iqbal, pelantikan sudah pun dibuat, katanya di petik Harian Metro. Kini katanya pelantikan itu diharap dapat dibuktikan dengan membawa nilai tambah yang tidak melibatkan dana awam. Apa yang kita harapkan sekarang ialah mereka perlu buktikan mereka akan membawa nilai tambah. Saya yakin mereka ada peranan masing-masing, kata Rafizi. Terdahulu kerajaan diterajui Anwar itu dikritik hebat selepas Nurul Izzah dilantik sebagai penasihat kanan ekonomi dan keuangan kepada Perdana Menteri. Ia disusuli isu pelantikan Muhammad Iqbal sekaligus dilihat menebalkan lagi persepsi nepotisme terhadap kerajaan. Sementara itu, Rafizi berkata pihak yang terbabit dalam membuat keputusan sedemikian wajar mengambil perhatian terhadap pandangan rakyat. Di peringkat PKR, kita harap kita move on dan cabaran itu ada pada Nurul Izzah dan Iqbal untuk membuktikan mereka ada nilai tambah dalam keadaan mereka tidak mengambil sebarang wang rakyat. Sudah pasti saya faham sentimen itu, katanya dipetik sebagai berkata. Bekas pembantu kepada Perdana Menteri sebelum ini, Muhyiddin Yassin,
menggesa Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menyiasat perbelanjaan pilihan raya PKR dan DAP yang didakwa melibatkan jumlah yang besar. Marzuki Mohamad berkata, SPRM wajar menyiasat dari mana kedua parti itu mendapat sumber dana untuk membiayai PR15. Jika diperhatikan kedua parti ini berbelanja besar, lihat saja jumlah bendera, poster, pentas ceramah, lori bergerak, sistem audio, iklan, billboard besar dan kecil, kempen di bidang sosial dan lain-lain. Ini tidak termasuk bayaran sewa jet dan helikopter untuk kegunaan Datuk Seri Anwar sendiri ketika berkempen. Juga kos-kos lain yang melibatkan kerja-kerja jentera parti, katanya dalam kenyataan. Menurutnya berdasarkan pengamatan kasar, jumlah pembiayaan kempen pilihan raya PKR dan DAP mencecah ratusan juta ringgit. Dari mana sumber ini diperolehi? PKR dan DAP adalah kerajaan di Pulau Pinang, Selangor dan Negeri Sembilan. Adakah PKR dan DAP tidak menerima sebarang sumbangan daripada mana-mana ahli perniagaan atau tauke-tauke yang berurusan dengan ketiga-tiga kerajaan negeri ini? Saya tanya saja bukan tuduh, tulis Marzuki. Marzuki berkata demikian bagi mengulas siasatan SPRM berhubung dana bersatu yang mengakibatkan akaun bank parti itu dibekukan. SPRM belum mendedahkan secara rasmi sebab di sebalik siasatan itu. Bagaimanapun sumber yang arif mengenai siasatan itu memberitahu Malaysia Kini bahawa ia dikaitkan dengan sumbangan keuangan daripada 10 kontraktor kepada Bersatu. Pada 31 Januari lalu, Bersatu menerbitkan akaun parti itu yang telah diaudit bagi tahun 2021 yang menunjukkan pendapatan RM147,994,104 pada tahun itu. Daripada jumlah itu, 99.8% daripada hasil itu diperoleh daripada penajaan dan sumbangan. Marzuki berkata adalah tidak adil untuk SPRM hanya menyiasat Bersatu sedangkan PKR dan DAP juga berbelanja besar dalam pilihan raya. Saya percaya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri seorang yang adil dan sentiasa berpegang teguh kepada prinsip keadilan. Jadi biarlah adil dalam bertindak, kata Marzuki. Timbalan Presiden Bersatu Ahmad Faizal Azumu dalam nada menyindir meminta semua pihak berlapang dada dan memberi peluang kepada Nurul Izzah Anwar membuktikan kemampuannya dalam memikul tanggungjawab sebagai penasihat kanan ekonomi dan keuangan kepada bapanya Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Semua perkara yang rakyat hendak akan selesai kerana tidak mungkin seorang yang dilantik menjadi Perdana Menteri melantik anaknya sendiri sebagai penasihat kalau anaknya itu tidak ada kemampuan yang teramat hebat. Jadi kita kena bagi beliau peluang menasihati Perdana Menteri dan Menteri Keuangan, maka akan selesai semua masalah kita, katanya, lapor Astro Awani. Sebelum ini Nurul Izzah mendedahkan pelantikannya bagi jawatan itu dalam satu wawancara bersama satu media. Pendedahan Nurul Izzah itu mengundang pelbagai reaksi serta kritikan baik di pihak pembangkang maupun wakil rakyat PKR sendiri. Bagaimanapun Perdana Menteri mempertahankan pelantikan Nurul Izzah bagi membantu kerajaan termasuk memastikan segala proses pemberian kontrak dan tender dilakukan secara teratur. Anwar juga mempertahankan kelayakan anak sulungnya itu, bekas ahli Parlimen Perbatang Pauh yang tewas pada PR15 lalu. Anwar berkata, selain memegang ijazah sarjana muda kejuruteraan, Nurul Izzah juga memiliki ijazah sarjana dasar awam dari Johns Hopkins School of Advanced International Studies. Setiausaha politik Nurul Izzah, Amir H. Ghazali pun berkata, tidak timbul dakwaan kronisma ataupun nepotisma kerana lantikan itu dibuat demi kepentingan negara. Malah katanya Nurul Izzah tidak mempunyai sebarang kuasa untuk meluluskan projek dan tender kerajaan.